Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Seingat saya kita dah berjumpa pada bulan lepas, iaitu bila kita jumpa 20 hari bulan September. Jadi Ustaz Nasrul minta sambung lagi pada hari ini pada 3 Oktober. Okay. Pada pertemuan yang lalu, kita dah nampak gambaran bagaimana nak buat berlaku sahaja kematian. Yang pertamanya adalah mesti diuruskan urusan si mati terlebih dahulu. Yang kedua adalah hutang piutang si mati. Yang ketiga adalah harta sepencarian pasangan si mati. Yang keempat adalah wasiat yang dibuat oleh si mati waktu hidup. Dan yang kelima barulah pembahagian faraid. Maka pada malam ini saya pergi di bawah satu tajuk, iaitu bagaimanakah corak pembahagian yang berlaku dalam masyarakat Melayu kita. Ada yang kata kita bahagi sama rata, ada yang kata kita ikut faraid, ada yang kata kita bahagilah ikut suka kita, mana yang kita rasa bagus. Maka pembahagian-pembahagian ini adakah dibenarkan oleh hukum syarak ataupun tidak? Ataupun pembahagian ini berlawanan dengan sistem faraid yang telah dikanunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut soal ilmu berkaitan dengan pengurusan harta pusaka ini, dia adalah merupakan satu ilmu yang mana kita kena belajar. Jangan kita belajar itu setelah ayah kita mati. Jangan kita belajar itu bila mana isteri kita mati, baru terhegeh-hegeh nak pergi cari ilmu tersebut. Maka kita kena belajar mulai sekarang, tak kiralah bila kematian itu akan datang. Maka dalam bab belajar ini juga tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat kepada syair yang dibuat oleh Al-Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i ini dia mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Kenapa? Berkaitan dengan hafalannya. Maka syair itu berbunyi, Syakautu ila waqi'in su'a hibzi fa'arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil-'asi. Gurunya Imam Waqi' berpesan kepada Imam Syafi'i,
bahawasanya kamu ini kena tinggalkan maksiat. Kenapa? Sebab ilmu Allah Subhanahu wa taala ini dia ibarat umpama cahaya. Maka cahaya ini sama sekali tidak akan melekat kepada si pelaku maksiat. Maka dalam kita nak belajar ilmu, mesti bersihkan diri kita. Kalau kita nak belajar ilmu, mesti kita belajar lillahi ta'ala. Kalau kita nak belajar ilmu, kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pemahaman kepada kita. Baik. Bila sebut soal corak pembahagian, corak pembahagian ini bermakna bagaimana sesuatu harta pusaka itu dibahagikan. Sama ada ia dibahagikan kepada setiap waris mengikut kadar bahagian yang ditentukan oleh hukum faraid, ataupun ia itu dibahagikan mengikut pakatan yang telah dipersetujui oleh semua ahli waris. Ahli waris yang dimaksudkan ini adalah orang yang layak menerima faraid. Jangan bila sebut ahli waris, kita senaraikan sekali semua saudara kita. Itu salah. Ahli waris adalah orang yang layak terima faraid. Cuba fikir dalam masa 2 saat, siapa ahli waris kita kalau kita mati? Lalu tuan-tuan tanya saya, ditakdirkan Allah Ta'ala saya mati, ahli waris saya adalah mak saya, ayah saya, isteri saya, anak saya lelaki 3 orang. Itu ahli waris saya. Adik-beradik saya ada, tetapi dia tidak boleh mewarisi harta pusaka saya kerana saya ada anak lelaki. Anak lelaki ini dia memahjubkan adik-beradik saya daripada mewarisi harta pusaka saya. Jadi tuan-tuan, cuba tanya diri tuan-tuan dan puan-puan, di manakah ahli waris tuan-tuan dan puan-puan? Baik, kita pergi lagi. Corak pembahagian ditentukan oleh waris-waris sendiri dan bukannya diarahkan oleh sesiapa yang mengurus atau mentadbir harta itu. Sebagai contoh, tuan-tuan memanggil saya untuk menerangkan tentang faraid. Boleh ataupun tidak saya arah tuan-tuan bahagi begini? Tak boleh, sebab saya orang luar. Yang boleh buat keputusan adalah ahli waris itu sendiri. Berlaku dalam masyarakat kita, pak saudara masuk campur, mak saudara masuk campur, maka dia terang pula sepatut begini. Alih-alih ahli waris semua ikut cakap dia. Tak boleh. Yang boleh buat keputusan hanyalah ahli waris itu sendiri. Kenapa? Sebab harta itu adalah milik ahli waris. Sekarang ini, di Masjid Bandar Estate ini, yang ada dalam poket tuan-tuan dan perempuan RM1, RM10, RM20, RM50, itu adalah harta tuan-tuan dan perempuan. Ditakdirkan Allah Ta'ala habis sembahyang isyak, terguling mati. Maka yang dalam poket itu bukan lagi milik kita, adalah milik ahli waris kita. Sebab itu, hati-hati bila bercakap tentang hak kita di mana. Hak kita ini setakat yang kita bernafas. Lepas kita tidak lagi bernafas, maka dia bukan lagi hak kita. Yang tuan-tuan dan pakai sekarang ini, kopiah, jubah, jam, cincin, kasut, kereta, bila mana mati, maka kesemuanya itu menjadi milik ahli waris kita, bukan lagi milik kita. Okey, lagi. Hukum faraid sebenarnya menentukan siapakah dalam kalangan saudara mara si mati yang berhak mewarisi harta pusaka tersebut. Sebab itu kena jujur dalam family kita, kena jujur dalam keturunan kita. Kalau dulu waktu kita bujang, kita terlanjur, kita ada anak tidak sah taraf, maka statusnya adalah anak tidak sah taraf. Kalau dulu kita ini tak ada anak, kita ambil anak angkat, cuma dulu jahil, kita nasab kepada nama kita, maka kena jujur dalam bab hukum, ini bukan anak kita. Sebab itu dalam bab hukum syarak ini mesti berlapang dada. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul lah. Malu ustaz, ni cerita lama saya kan, nanti anak saya nikah dengan wali hakim, semua orang tahu pula dah.
tuan-tuan dan puan-puan, cerita lama dosa kita sekarang ini bab hukum anak ini nak berkahwin. Berlaku ke tidak dalam kalangan kita cerita dulu-dulu 70-an, 60-an nasab anak angkat kepada nama sendiri, ada ke tidak? Ada. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau nak mengenali anak tidak sah taraf ini, tuan-tuan dan puan boleh lihat kepada sijil lahir di sebelah kiri bawah sekali. Dia tulis seksyen 13 Akta Pendaftaran Kelahiran Kematian 1957. Kalau ada seksyen itu, maka itulah status anak tersebut. Anak tersebut lahir, salah dia ke? Tak, salah lelaki dan perempuan tersebut yang menyebabkan anak itu lahir. Tapi ada juga di kalangan kita. Saya nak tanya Ustaz soalan. Betul ke anak tidak sah taraf ni tak boleh jadi imam kepada sesiapa pun waktu sembahyang? Saya kata berat nanang orang bertanya ni. Kalaulah anak tak sah taraf itu mengaji sekolah ma'had, mengaji sekolah tahfiz, dia boleh hafal 30 juzuk, takkan dia hafal seorang-seorang je? Bolehlah jadi, apa masalahnya? Ada pula di kalangan kita pesan pada anak kita jangan berkawan dengan dia tu anak tak sah taraf. Tapi tak sebut anak tak sah taraf, lebih teruk lagi disebut anak haram, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan dibeza-bezakan benda ini. Kita bercakap pada orang satu hari nanti jadi pada cucu kita, jadi pada anak kita, apa kita nak kata? Jadi, soal berlapang dada dengan hukum ini mesti kita pegang sungguh-sungguh. Kalau dia anak tidak sah taraf, maka declare. Kalau dia anak angkat, kita declare. Kalau dia tidak boleh mewarisi harta kita, kita maklum. Jangan duduk di antara kita dengan isteri kita saja tahu. Kemudian bila mana isteri meninggal, anak tu anak perempuan, anak angkat, nak bagi tahu dia takut budak ni lari. Kita pun kata tak apalah, kita angkat nikah lah. Apa jadi dengan nikah tersebut? Batal. Ada tak permohonan untuk memfarakkan nikah disebabkan ini kejahilan mak ayah dia? Ada di mahkamah syariah. Kenapa ini berlaku? Sebabnya isunya malu Ustaz kalau saya buat dulu. Kena serius dalam bab ini. Sebab ini berkait dengan hukum. Baik, seterusnya. Dan menentukan bahagian setiap orang waris tersebut. Kita dah kenal ahli waris tersebut, maka kita kena tahu pula berapa bahagian dia. Saya buat sebagai contoh. Seseorang ini mati meninggalkan ibunya. Seseorang ini mati meninggalkan bapa, meninggalkan isteri, meninggalkan anak 4 orang, 2 lelaki, 2 perempuan. Kalau kita fikir-fikir tuan-tuan dan puan, maka inilah waris utama yang akan mewarisi hartanya. Kalau dia ada atuk dengan nenek, maka atuk nenek dah tak layak dah sebab ada yang menghalang atuk dan nenek tersebut. Kita pergi pula kepada berapa bahagian dia. Kita tengok kalau bapa 1/6, kalau ibu 1/6. Kalau isteri ada anak 1/8, tak ada anak 1/4. Anak-anak mendapat asabah lebihan, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Selesai. Itu kalau belajar. Kalau tak belajar, maka tak tahulah. Nak belajar di mana? Belajar di masjid, belajar di surau. Kalau tak adanya Ustaz Nasrul WhatsApp saya suruh terang bab ini, makna kata keperluan kepada ahli qaryah ini. Ada kena bayar? Habis ceramah saya ada ditunggu depan, bayar seorang RM5. Penat aku ceramah ni? Ada? Tak ada kan? Free, betul tak? Sekarang ni cerita dia nak datang ataupun tidak. Nak harap di luar, adalah syarikat-syarikat swasta mahal kan, nak buat kursus itu, kursus ini. Itu pun orang yang berminat bolehlah. Kalau orang tak berminat, maka dia tak ambil tahulah tuan-tuan dan puan. Jadi bab ini, sementara masjid ini mengguna pakai, sementara masjid ini memakmurkan kuliah agama, saya tengok di jadual tuan-tuan dan puan, macam-macam. Ada tafsir, ada fiqah, ada pengurusan harta pusaka. Maka manfaatkan masjid ini betul-betul. Boleh? Okey, seterusnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam masyarakat Melayu Islam di Malaysia ini, pembahagian ini terbahagi kepada 3 yang berlaku, yang selalu dibuat. Yang pertama adalah pembahagian mengikut faraid. Pembahagian mengikut faraid ini bermakna setiap harta pusaka itu dibahagikan kepada semua waris yang berhak mengikut kadar yang ditentukan oleh hukum syarak. Sebagai contoh, si mati ini meninggalkan sebiji rumah.
Dia meninggalkan isteri dan meninggalkan anak-anak. Isteri dapat 1/8, anak-anak dapat asabah lebihan daripada yang ibu tadi. Kalau dia mengikut faraid, takkan rumah nak belah 8, tak boleh. Maka dia jual, maka dibahagikan bahagian mengikut bahagian masing-masing. Ataupun si ibu kata, rumah ni mak nak, maka mak kena bayar bahagian orang lain. Habis itu ikut harga apa? Ikut harga semasa. Kalau yang lain setuju ikut harga beli dulu, maka ikut harga beli dulu. Jadi yang pertama, dia bahagi sebiji mengikut hukum faraid. Baik. Yang kedua, pembahagian ini dibuat sama banyak. Apa maksud pembahagian sama banyak ni? Pembahagian sama banyak bermakna setiap harta dibahagikan sama banyak, terutama bagi anak-anak si mati, sama ada lelaki ataupun perempuan. Dia tak pakai nisbah 2, nisbah 1 tadi. Kalau lelaki sepatutnya dapat 5,000, yang perempuan dapat 2,500 sebab 2 bahagian dengan 1 bahagian, dia tak nak. Dia nak bahagi sama rata. Sebagai contoh, semuanya 3,000. Pembahagian sama banyak dianggap tidak mengikut faraid dan ada setengah waris menyebutnya pembahagian mengikut adat. Betul ke tidak ini? Jawapannya salah. Yang dikatakan adat adalah adat pepatih atau adat-adat yang selain daripada dia. Bahagi sama rata ni bukan adat. Kita pula dah pergi cerita ke orang, bahagi sama rata lah sebab adat kita memang bahagi sama rata. Salah. Adat ini hanyalah adat pepatih ataupun adat-adat yang seumpama dengannya. Maka bahagi sama rata ini dikira sebagai apa? Bahagi sama rata ini dikira sebagai berpakat, dikira sebagai persetujuan bersama. Dia nak bahagi sama rata. Maka pembahagian yang ketiga pula, tuan-tuan dan puan-puan, adalah pembahagian mengikut pakatan. Pembahagian mengikut pakatan ini bermakna waris-waris membahagikan harta pusaka mengikut persetujuan mereka tanpa mengira bahagian yang mereka sepatutnya perolehi mengikut kadar faraid. Dan pembahagian mengikut pakatan juga dikatakan tidak mengikut faraid dan hanya berdasarkan kepada muafakat atau persetujuan waris-waris semata-mata. Maka timbul persoalan yang saya timbulkan di awal tadi. Bahagi sama rata ni boleh ke tidak? Kita berpakat ni boleh ke tidak? Padahal ada dah hukum faraid. Adakah kita ini menafikan faraid? Kemudian ada pula kata, bukankah ustaz kalau kita hibah harta kita, kita wasiat harta kita waktu kita hidup, itu dikira macam kita menafikan faraid? Macam-macam orang kita. Dia buat mari dalil hujah yang kadang-kadang tak logik di akal, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kalaulah kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, muafakat ini, bahagi mengikut pakatan ini, contoh, tanah tapak rumah ini di Melaka dia berikan kepada Abu anak sulung. Maka tanah di Kuala Lumpur dia berikan kepada Ali selaku anak kedua. Kalau ikut faraid memang tak kenalah sebab tanah di Melaka lebih murah daripada tanah di Kuala Lumpur. Boleh ataupun tidak dibahagikan begitu walaupun sepakat. Jawapannya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, yang pentingnya adalah setiap ahli waris mesti tahu berapa bahagiannya yang sepatutnya dia dapat mengikut faraid. Kalaulah dia itu bersetuju kesemuanya bahawa harta itu dibahagikan sama rata, maka hukumnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah diharuskan malah digalakkan, kerana dalam sistem faraid ada satu istilah yang dinamakan sebagai konsep taharush. Apa maksud taharush ini? Contoh, arwah ayah kita dulu ada proton wira, nak jual lah ni tak laku 5,000, 2,500 laku. Kita 7 beradik. Bila 7 beradik, macam mana nak bagi proton wira tadi? Maka yang bongsu tak ada kereta, yang 6 lagi, 6 beradik tadi setuju, tak apalah kereta ni bagi pada adik. Maka yang 6 ini dia taharus, dia keluar daripada pembahagian kereta wira tersebut. Jadi berpakatkan di situ, maka berpakat untuk membahagikan sama banyak dibolehkan dan hukumnya diharuskan, malah digalakkan.
Tetapi kenapa adanya faraid? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tahu dah manusia ini kalau bab pitih, tahu pitih, duit, dia mudah nak bergaduh. Dia mudah untuk tidak bersilaturahim. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah dengar satu cerita, tuan-tuan dan puan, ni cerita benar ni. Ada adik-beradik ini tuan-puan, dia bergaduh berapa lama? 30 tahun bergaduh. Sekarang ni umur 60 lebih dah. Tetapi betul tuan-tuan dan puan-puan, yang kita benci itulah selalulah yang memberi manfaat kepada kita. Kenapa? Sampai 30 tahun dia tak tahu keberadaan adik dia, sebab memang putus silaturahim sungguh. Dia tahu adik dia mati dan dia sendiri yang pergi tuntut di hospital kerana COVID-19. Dia sendiri yang uruskan van jenazah. Dia sendiri yang uruskan perkebumian si mati. Agak-agak yang memutuskan silaturahim itu tahu yang uruskan ini, yang dia berbalah dulu, apa dia nak kata tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau nak berbalah sudah-sudahlah tuan-tuan dan puan-puan. Cukup. Kalau setakat dengan adik hulur tangan minta maaf. Yang minta maaf itu bukan bersalah. Yang minta maaf itu dikatakan sebagai orang yang berjaya, orang yang paling kuat. Dialah yang menang. Sebab apa? Sebab walaupun bukan dia yang mulakan, tetapi dia nak minta maaf. Dia tak nak panjangkan perbalahan tersebut. Jadi, sistem faraid ini dibuat kerana apa? Sebab manusia ini sifatnya tamak, manusia ini sifatnya dengki, manusia ini sifatnya haloba dan sebagainya. Jadi sifat-sifat mazmumah ini ada dalam diri kita. Cuma kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Apa yang mengawalnya? Yang mengawalnya adalah iman. Baik. Seterusnya. Kita pergi bagaimana yang dikatakan pembahagian mengikut pakatan. Kita nak pergi dalam sikit lagi. Pembahagian mengikut pakatan bermakna pembahagian dibuat mengikut permuafakatan waris-waris melalui perbincangan dan perundingan, kemudian dipersetujui oleh semua waris setelah mengetahui bahagian masing-masing mengikut hukum faraid. Maka pembahagian mengikut pakatan ini bolehlah dibahagikan pada dua corak. Yang pertama, pembahagian mengikut kadar hukum faraid tetapi berdasarkan kepada nilaian harta atau keluasan tanah. Yang kedua, pembahagian mengikut konsep taharus, iaitu persetujuan antara kesemua atau sebahagian daripada waris tersebut, pembahagian sama banyak, penyerahan hak kepada orang lain, menarik diri daripada menerima pusaka dan sebagainya. Baik, kita pergi secara detail. Bila nak bahagikan harta pusaka ini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pastikan perbincangan itu bersandarkan kepada ilmu, bukan bersandarkan kepada nafsu. Sebagai contoh, seorang abang sulung, dia panggil semua adik-beradiknya untuk menguruskan harta pusaka. Maka abang sulung ni nampak macam warak sikit lah. Dia orang masjid. Maka dia kata kepada adik-beradik dia, tanah ayah ni, harta pusaka ayah ni kita bahagi sama rata je lah. Apa ikut faraid ni, kita sama-sama membesar, bagi sama rata semua sekali. Setuju? Setuju. Betul ke tidak dengan cara ini? Jawapannya adalah salah. Nak berbincang soal harta pusaka ini tuan-tuan dan puan, kena pastikan salah seorang daripada ahli tersebut ada yang alim, ada yang ada ilmu sedikit berkaitan dengan ilmu ini. Maka nak membahagikan harta pusaka ni, dia tak boleh cakap main bahang rambang gitu, main umum gitu, tak boleh. Paling tidak kena ada whiteboard. Harta ayah, nama ayah mati bila? Isu mati ni pun hati-hati.
Ada ke munasabah tuan-tuan dan puan, ada seorang tu tanya saya, arwah saya, ayah saya mati lama dah. Jadi abang-abang saya semua dah mati selepas ayah saya. Sekarang ni tinggal nama saya seorang. Jadi saya semua sekali harta ayah. Bijak orang begini. Ada juga berlaku penipuan. Dia pergi mahkamah dapat perintah faraid. Dia tipu di mahkamah, adik-beradik ada 5, sepatutnya dia kata ada 4. Maka dia panggillah adik-beradiknya, ke-5 termasuk dengan dia. Okey, korang dapat banyak ni. Maka seorang angkat tangan, kenapa saya tak dapat? Engkau macam mana nak dapat? Anak derhaka, mahkamah kata tak dapat. Jahanam. Oh ya ke? Dia pula dah tanya, oh ya ke? Kenapa jadi begitu? Sebab jahil. Tuan-tuan, umur kita makin naik. Waktu sekolah dulu kita baca Al-Fatihah, siratal lazina am. Dulu sekolah. Sekarang ini dah tak bolehlah baca am. Sebab sekarang ini umur dah naik. Ilmu mesti mantap. Na'am. Jangan biarkan diri kita ni tuan-tuan dan puan-puan makin bertambah umur, ilmu masih di tahap yang lama. No, jangan begitu. Makin bertambah umur, makin bertambah ilmu. Kalau tuan-tuan tanya saya dalam bab ni boleh tanya bab tauhid, tak berani saya mengajar. Sesak habis orang yang mendengar nanti tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun belajar. Jadi semangat belajar ini mesti ada. Sebab hukum menuntut ilmu ini bukan sunat, dia wajib. Jadi bila wajib, kena belajar. Okey. Maka perbincangan itu paling tidak kena ada whiteboard. Nama ayah, mati bila. Yang nak bahagi ini mestilah orang yang hidup semasa dia mati. Jangan pergi tulis pula orang yang mati sebelum dia. Kucar, tak boleh. Dia kena masa dia mati tu, dia mati hari ni. Siapa yang hidup waktu dia mati tadi? Ini dia ahli waris dia. Maka kena tulis. Harta yang ditinggalkan oleh ayah adalah ASB 50,000, tabung haji 150,000. Rumah di Bandar Estate ada 2. Oh, kaya ni, 2 rumah di Bandar Estate. Rumah di Kuala Lumpur, kondo, ada 2. Setiap satu ini nilaiannya begini, total 2 juta. Ahli waris yang layak menerima nombor 1. Abang Long, berapa bahagian dia? Abang Ngah, bahagian dia. Cik Ngah, berapa bahagiannya? Yang bongsu adik, berapa bahagian dia? Ini barulah dinamakan sebagai perbincangan untuk urusan harta pusaka. Perbincangan kita jangan duk cakap umum gitu. Bagi sama kata, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati dalam bab ini. Pernah berlaku satu kes, tuan-tuan dan puan-puan, datang seorang jemaah ini berjumpa dengan saya. Saya kata, kenapa? Saya sebenar Ustaz tak puas hati dengan abang saya. Saya kata, kenapa? Saya ni 2 beradik. Abang saya ni saya harap kat dia, saya kata pada dia, kau urus ke semua sekali, nanti time nak tanda tangan di bahagian pusaka kecil, kau panggil aku. Okey, beres, aku settle semua sekali. Sebelum nak pergi berjumpa dengan pegawai pejabat tanah tadi, maka abang dia pesan dah kejap lagi depan pegawai tu, kau setuju je apa semua. Dia kata beres, aku setuju semua sekali. Maka bila berlakunya tarikh keramat yang berjumpa dengan pegawai tersebut, maka pegawai tersebut pun tanya kepada pihak yang adik ini, sebab adik ini arahkan abang dia suruh settle hari ini untuk persetujuan dan tanda tangan. Pegawai itu tanya, setuju ya untuk pembahagian begini? Ya, saya setuju sebab abang dia pesan dah setuju. Tak ada masalah ya, bahagian abang lebih sikit daripada awak. Dia ingat balik abang dia kata setuju. Saya setuju. Lepas dapat, dia tengok dia sikit daripada abang dia. Sedangkan dia sama-sama anak lelaki.
Lepas tu dia kata pada saya sebenarnya ustaz, saya tak setuju bahagian begini. Saya kata nak kena starlight juga pakcik ni kata. Kenapa tak setuju selepas sign, selepas tanda tangan? Ini bahananya jahil. Ni bahana ni bahana ni. Cerita kat saya buat apa? Ingat cerita kat saya boleh settle. Cerita kat saya hanya luahan hati sahaja. Sepatutnya tanya saya sebelum pergi. Ini satu cerita. Cerita yang kedua. Oh, banyak cerita ustaz ni. Tak banyak cerita gua mana. Tajuk ni kan je hot, betul tak? Hot tajuk ni. Hot, memang hot. Kadang-kadang tengah malam telefon. Pukul 11.30. Saya kata orang nak tidur pakcik. Tak apa, ustaz settle dulu masalah saya. Layan. Si ibu ini nak berikan tanah yang ada 7 ekar kepada 7 orang anak dia. Tak jauh pun kawasan nilai ni. Maka 7 tadi bersetuju tak nak harta tersebut. Nak apa? Nak duit. Budak lain ni cuba bagi tanah. Taubat je jual. Jadi yang 7 tadi tak nak tanah bahagi, dia nak duit. Maka mak pun katalah kepada anak-anak 7 tadi, mak ni tua dah. Jadi nak buat urusan jual beli ni ambil masa juga. Maka adik-beradik bincang, okey, tak apa, tukar pada nama kakak. Jadi nama mak tukar pada nama kakak. Maka selesailah isi borang 14A, perpindahan nama kepada kakak. Ditakdirkan Allah Ta'ala, mak meninggal. Tanah tadi nama siapa? Nama kakak. Duduk urus untuk penjualan, cari buyer 7 ekar tersebut. Diuji sekali lagi. Kakak tadi stroke satu badan. Maka 6 orang tadi stopkan urusan itu kerana nak menghormati kakak yang sedang sakit. Ditakdirkan Allah Ta'ala, kakak mati. Tanah tadi nama siapa? Nama kakak. Maka yang 6 orang ini berjumpa dengan si suami kakak, sebab si suami kakak ini maklum tentang urusan itu. Maka 6 orang ini berjumpa dengan suami kakak, iaitu abang ipar. Maka abang ipar pun jawab, aku tak nak masuk campur urusan ni korang adik-beradik. Maka yang 6 orang ini berjumpa pula dengan anak kakak, anak saudara ni. Maka anak saudara pun menjawab, tanah ni nama mak, apa pasal pula pakcik dengan makcik nak? Pula. Tanah tadi nama siapa? Nama kakak. Hello Ustaz Ehsan, macam mana nak buat? Pejabat tanah macam mana? Pejabat tanah kata clear dah, sebab borang 14A telah ditukar hak milik kepada nama kakak. Habis tu nak buat macam mana? Saya kata boleh buat try and error. Macam mana ustaz? Filekan permohonan pengesahan hibah mak kepada kakak itu batal. Maka dia filekan di Mahkamah Tinggi Syariah. Yang 6 ini pakai peguam, suami kakak dan anak-anak dia pakai peguam. Bila mana sampai perbicaraan, suami kakak berada dalam kandang saksi, ditanya bertubi-tubi, suami kakak jawab, saya tak pernah mengetahui tentang mereka ini berpakat nak bahagi 7 orang ini. Bahasa kasar sikit boleh? Cilaka punya abang ipar. Takut dengar? Takut tak? Walaupun kita ikrar bahawasanya saya akan bercakap benar, sebenar-benarnya, tiada yang benar melainkan benar sahaja. Dah? Boleh bercakap pakai kopiah? Boleh, buka kopiah kejap pakai balik. Dah? Maka mahkamah buat keputusan, penyerahan hibah mak kepada kakak itu adalah sah. Maka permohonan mereka untuk menafikan ditolak.
Maka 7 ekar itu jadi milik siapa? Jadilah milik suami kakak dan anak-anak dia. Tapi cerita dulu bagaimana? Bukan seperti itu. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun ini 2021, bukan 1946. Bukan zaman parti politik semangat 46. Tak, ni parti politik lain dah ni. Sekarang ini 2021, ada handphone, apa lagi? Ada internet, ada jam yang boleh berlari kira tapak kaki. Duduk dalam kereta, hello Proton. Oh, dia jawab balik. Maka sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, masuklah. Solat apa ni azan tu silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Sikit lagi sikit je lagi. Sini kuliah maghrib sampai pukul berapa sini? 9.30. Tak, kejap kan. Okay. Jadi sekarang ini 2021.
Saya nak minta tolong kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa transaksi tolonglah buat secara legal. Kemudian transaksi itu biarlah kita faham akan apa maksudnya. Jangan pula berlaku tuan-tuan dan puan-puan, si ibu berkata kepada si anak, awang belakang rumah ni ada tanah, aku beri kamu. Aku beri kamu ni awang. Tapi seksa mu buat sewa lah, lepas tu hutang seksa mu bagi lah sama rata mu adik-beradik. Dia nak buat apa sebenarnya ni? Dia bagi tanah kat orang tu, kemudian dia bagi arahan pula bila mana ada hasil bahagi sama rata. Saya pun tak tahu hibah ke wasiat. Jadi kita dah tak nak dah benda ini berlaku. Sebab endingnya tuan-tuan dan puan-puan, ke mahkamah juga tempatnya. Hasrat si mati begini, tetapi disebabkan ada faktor-faktor yang ada kekangan menyebabkan pengesahan hibah wasiat itu batal. Tak mau dah. Kalau nak buat hibah macam mana caranya? Kalau nak buat wasiat bagaimana caranya? Jangan pula buat satu agenda, aku nak wasiat semua harta aku. Siapa ajar pula ni? Nanti kita akan terang apa itu hibah, apa itu wasiat. Kita terang sampai rapat ke dinding pemahaman kita. Tak mau dah duk main awang-awangan begitu. Ikut dan. Sekejap dia kata wasiat. Bila tanya saya kata ke hibah tu. Oh hibah ke ustaz pula dah. Jadi tak nak terkeliru benda ini. Kemudian daripada kalangan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia berbeza-beza perancangannya. Ada orang tak perlu pada wasiat, ada orang tak perlu pada hibah. Kenapa? Sebab andai kata kematian itu berlaku, faraid itu sudah memadai dan telah pergi kepada ahli warisnya. Dah tak timbul dah pergi pada adik-beradik, isteri dia dapat sikit, tak ada. Maka ini diperlukan adalah pemahaman tentang pengurusan harta pusaka tersebut. Apa kuncinya? Kuncinya adalah belajar. Belajar, itu kuncinya. Jadi, saya rasa cukup setakat itu. Ada soalan? Sila Tuan Haji. Pasal Sila cakap. ini berkaitan dengan adat pepatih, iaitu harta pusaka akan diturunkan pada anak perempuan yang bongsu sekali dalam ahli keluarga tu. Ustaz, itu sebab ini terjadi pada saya lah, tapi sebab yang bongsu ni perempuan, ambil sajalah. Saya boleh cari tempat lain, senang. Okay. Tapi itu harta tu yang bertarikh 1917 yang bernama gandum Betty Bogel. Harta tu tanah adat ke tidak? Adat. Tanah adat. Enactment Malay Reserve ditulis itu Terima kasih. Yang sebelah dia J. Murray yang residen British tahun dah 100 tahun dah. Baik. Adat pepatih ini tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak kita pergi mahkamah syariah, saya nak mohon adat pepatih, tak nak faraid? Tak ada, kita ada faraid sahaja. Cumanya adat pepatih ni adalah sistem dulu, sekarang ni tak ada lagi dah. Cuma yang ada di Negeri Sembilan, dia ada tanah adat. Tanah adat ni dia meh-meh nak lebih kurang macam tanah Felda, tanah Felkra. Dia tidak boleh memiliki, betul? Dia tak boleh dapat mati yang ni, tukar nama ahli waris saya, betul? Tak boleh. Dan tanah adat ini pun dia tak boleh jual. Kalau tuan-tuan kaji balik, dia tak boleh jual pun. Dia hanya bertukar-tukar nama begitu sahaja. Jadi jawapan pada Tuan Haji ini, kalaulah statusnya adalah tanah adat, maka begitulah dia punya sistemnya, maka dibolehkan. Tapi nak bahagi mengikut adat pepatih tak boleh. Kenapa?
Sebab ia berlawanan dengan hukum faraid, hukum syarak. Yang dulu-dululah nak buat macam mana ke guana. Kita pun sebelum nak jadi baik ni kan, tuan-tuan haji yang ada ni pakai suar jin dulu ni, betul tak? Sebelum nak jadi baik ni. Lah ni je pakai kopiah rapatnya, dulu tak ada. Contoh. Jadi sekarang ini, kalaulah ia bukan tanah adat, jangan memandai-mandai nak bahagikan mengikut adat pepatih. Nak bahagi, ikutlah kepada faraid. Boleh Tuan Haji? Ada soalan lain? Tak ada? Okey. Kalau malu nak tanya akan datang. Assalamualaikum Ustaz, ni kes kawan saya. Padahal kes saya. Itu cara dia. Boleh ya? Sekadar itu ada soalan? Tak ada? Tak ada, tak apalah. Kalau ada soalan, next, kalau ada lagi ceramah, tulis nota siap-siap tak atas meja. Saya boleh nak bagi nombor telefon. Tetapi, bila bagi, dia akan jadi mudarat kepada saya. Dulu saya bagi. Tapi bila bagi, Jahannam saya. Tak mampu. Bukan tak ikhlas, tak mampu. Faham maksud saya tak mampu? Orang tua, dia tak reti WhatsApp. Tuan Haji, WhatsApp nanti. Saya orang kampung, mana nanti? Oh, dia marah kita pula dah. Saya tak boleh, saya dengan orang tua, saya hormat. Jadi saya tak tahu nak cakap apa. Tapi kalau memerlukan sangat, ambillah nombor telefon saya daripada Ustaz Nasrul. Kita bolehlah bercakap panjang. Itu je lah. Saya minta maaf ya sepanjang ceramah saya. Memang saya ceramah macam ni. Macam nak bergaduh tak? Dah macam dalam mahkamah dah kita ni. Tak, memang begitu. Cuma yang saya ceramah, saya banyak kaitkan kes-kes yang berlaku secara jelas supaya menjadi panduan. Saya tak nak dah benda ini berlarutan. Tuan-tuan tahu saya lahir bila? 1986, muda lagi saya ni. Bayar-bayar anak Tuan Haji je. Nampak tua begini cara bercakap. Daripada semenjak lahir 1986 sampai sekarang, kes perebutan harta pusaka ni tak berhenti, tahu tak Tuan Haji? Asal orang kaya mati saja, mula mak mertua saman menantu, anak saman ayah, anak saman mak tiri. Ini benda biasa. Bila nak reda? Jawapannya adalah bila mana semuanya berilmu, insya-Allah semuanya akan reda. Tetapi macam saya cakap itulah, asal sebut saja kuliah subuh, kuliah maghrib, kehadirannya begitu je lah. Bukan masjid ni lain, malam ni saja 1,500 yang hadir. Kalau di masjid lain, sampai saya boleh kenal, Tuan Haji ni mesti di tiang ni, Tuan Haji ni mesti di tiang ni. Sekali-sekala tukarlah tiang lain. Dia duduk main begitu. Nak bagi tahunya, maybe sibuk lah kot kan, sibuk. Sibuk cari apa? Duit. Tak kaya pun. Sibuk cari apa? Jadi, masa yang ada, mestilah digunakan sebaiknya. Kalau saya malam ini 35, siapa dia yang 35 ke bawah malam ni yang hadir? Angkat tangan nak tengok. Ni 60 dah ni. Belakang seorang. Tu ialah, habis kuat pun tu imam kita. Seorang dua. Yang majoriti datang umur berapa? Majoriti datang. Yang memerlukan, marah ni. Yang memerlukan bab ini umur berapa? Ni yang nak belajar ni, buku pengurusan atau pusaka, umur berapa yang perlu belajar bab ni? Umur tua. Umur tua benda je, umur muda lah yang memerlukan sangat. Dia nak belajar bagaimana nak urus begini dan sebagainya. Tapi tak apalah. Tengok pihak masjid. Ni, dia pakai benda ni. Apa matlamat dia? Dia nak menyebarkan majlis ilmu kepada orang.
Orang tu datang ke tak datang, malah rajin je. Dia datang, dia rajin, dia malah dia tekan saja di Facebook masjid ini. Sekian itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fi imtihan fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.